奉主耶稣圣名讲道， Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai kebaktian. 感谢神的机会， Puji Tuhan atas kesempatan Tuhan. 能够有机会跟大家一起来分享。 Pada malam hari ini bisa sama-sama berbagi dengan saudara-saudari sekalian. 今晚分享的题目是拉班追赶雅各， Hari ini judulnya adalah Laban mengejar Yakub. 这是我们很熟悉的圣经故事。 Ini adalah cerita Alkitab yang kita sangat jelas, kita sudah sering dengar. 先来看创世纪的31章， Kita sama-sama lihat Kejadian pasal 31. 创世纪31章 Kejadian pasal 31 17节， ayat 17. 创世纪31章17节， Kejadian 31 ayat 17. 这里提到雅各跟太太来商量， Di sini dikatakan Yakub itu berdiskusi dengan istrinya, 不要再待在爸爸家里面。 mengatakan bahwa kita tidak usah tinggal lagi di rumah bapak. 太太说好， Lalu istrinya bilang oke. 他们就一起逃跑啦。 Sehingga akhirnya mereka sama-sama kabur. 22节， Di ayat 22, 拉班听到啦， ketika Laban mendengar hal ini, 拉班不甘心呐、 Laban jadi tidak senang. 就带领他的众弟兄去追啊。 Jadi dia membawa sanak saudaranya mengejar. 你会跑，我会追啊。 Oh, kalau kamu bisa kabur, aku bisa kejar. 你带着这么多的孩子， Kamu membawa banyak sekali anak-anak, 你带着这么多的牲畜， kamu membawa banyak sekali kambing domba, 你也跑不快呀、 kamu juga pasti tidak bisa kabur dengan cepat. 最后就追上了啦。 Jadi akhirnya benar si Laban ini bisa mengejar Yakub. 但是之前神先提醒拉班， Tapi sebelum hal itu, Tuhan sudah menginfokan kepada Laban. 你要注意哦， Kamu harus hati-hati ya. 你不可跟雅各说好说歹哦。 Kamu jangan bilang kata-kata yang sembarangan kepada Yakub. 意思说你要客气一点， Artinya kamu harus ada sopan santun sedikit. 雅各是我在保护的。 Bahwa Yakub ini adalah orang yang saya pelihara. 这里提到两个父亲啊 Jadi di sini ada dua fucin.，father， Jadi ada dua bapak. 一个是小家庭的爸爸， Yang satu adalah bapak dari keluarga kecil. 一个是大家庭的爸爸。 Yang satu adalah papa dari keluarga besar. 当爸爸的在追爸爸， Jadi seorang bapak yang mengejar seorang bapak. 其实是场面不是很好看。 Jadi kalau kita lihat sebenarnya penampilan yang tidak enak dilihat. 那为什么搞到家庭会破裂？ Dan kenapa keluarga mereka bisa berantakan seperti itu? 跟观念有关呢、 Itu ada hubungannya dengan cara berpikir. 观念会影响到我们一生， Cara berpikir kita itu bisa mempengaruhi keseluruhan hidup kita. 我们的观念会决定我们一生的成功还是失败。 Cara berpikir kita bisa mempengaruhi apakah kehidupan kita ini bisa berhasil ataupun gagal. 所以31章在提到三种观念。 Jadi di dalam pasal 31 ini mengajarkan ada 3 jenis cara berpikir. 第一种是金钱的观念， Yang pertama itu mengenai harta kekayaan. 拉班追赶雅各， Laban mengejar Yakub. 为什么要追？ Kenapa dia mengejar? 为了钱。 Tentu saja karena hartanya dia. 他觉得说这些牛羊都是他的啊， Karena Laban merasa kambing domba ini bukan punya Yakub kok. 这个是拉班的金钱观。 Jadi ini mengenai pola berpikir mengenai ekonomi harta. 第二个，拉班为什么要追赶雅各？ Yang kedua, kenapa Laban ini mengejar Yakub? 因为舍不得女儿， Karena dia tidak rela anaknya pergi, 舍不得孙子， tidak rela cucunya pergi. 这就是家庭观， Jadi yang kedua itu adalah pola berpikir mengenai keluarga. 是指的亲情。 Itu keluarga inti. 第三， Yang ketiga, 拉班追赶雅各， Laban mengejar Yakub. 我们看出那个拜神的观念， Kita melihat proses mengenai keagamaannya, 就是 imannya. 信仰的观念是不一样啊。 Bahwa iman antara mereka itu berbeda. 追就是一种追求， Mengejar itu berarti ada mengejar. 追就是一种方向。 Mengejar itu ada arahnya. 那虽然是两个爸爸，但是那个观念是不一样。 Jadi walaupun dua papa, tapi dua-duanya ini punya pola berpikir yang berbeda. 我们先谈谈拉班的金钱观。 Kita lihat dulu proses berpikir mengenai harta kekayaannya Laban. 他的金钱观是什么？ Apa pandangan Laban mengenai kekayaan? 只要可以得到我自己的好处， Asalkan aku bisa mendapatkan keuntungan, 你管我用什么方法？ apapun cara kamu mengatur aku.
他的一生都是用欺骗的方式。 Jadi kamu nggak bisa ngatur aku gitu. Nah dia ini dalam proses harta kekayaannya dia menggunakan cara menipu. 非常诡诈狡猾的方式来得到钱。 Jadi caranya adalah dengan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan harta. 当雅各喜欢拉结的时候， Ketika Yakub ini mengasihi Rahel, menyukai Rahel, 拉班跟他讲 Laban bilang, 我的女儿可以嫁给你， boleh anak saya bisa dinikahkan kepada kamu, 你帮我工作7年。 tapi kamu bantu dong bantu kerja kepada saya 7 tahun. 那因为那个雅各很喜欢拉结啊， Tapi karena Yakub ini kan sukanya sama Rahel, 所以他觉得7年的时间就是很快啊， jadi 7 tahun itu tidak ada apa-apanya, cepat sekali berlalu. 结婚的时间到了。 Lalu sudah waktunya nih mereka bisa menikah. 应该是结婚那一天是在晚上咯， Harusnya waktu pernikahan itu saat malam hari. 那也关得暗暗的咯。 Juga sudah gelap-gelap. 我看可能拉结也没有出声音哦。 Juga saya pikir Rahel ini harusnya tidak ada suaranya. 所以当隔天早上， Jadi ketika esokan harinya, kaget. 你怎么是利亚？ Hah kok Lea? 雅各就跑去找拉班， Jadi Yakub ini mencari Laban. 我爱的是拉结啊， Yang aku sukai kan Rahel. 你怎么给我利亚？ Kok dikasihnya Lea? 拉班也是很聪明呢。 Laban ini juga pintar. 哦，我们这里有个规定， Oh di sini tuh ada peraturan. 大女儿还没有嫁出去， Ketika kakak yang lebih besar itu belum menikah, 小女儿就不能够嫁。 maka adik perempuannya tidak boleh menikah juga. 后来讲得很好听， Mengucapkannya sepertinya baik-baik gitu. 你人很好啦， Oh kamu kan orangnya baik. 2个都给你啦， Dua-duanya dikasih deh buat kamu. 但是你要再帮我多工作7年。 Tapi kamu bantu aku kerja lagi 7 tahun lagi ya. 雅各只能忍耐啊， Yakub cuman bisa bersabar. 因为他爱的是拉结啊， Karena yang dia sukai adalah Rahel. 白白工作7年。 Dia sudah bekerja lagi 7 tahun. 现在过了14年之后， Sekarang sudah 14 tahun berlalu. 雅各想要回去了啊， Yakub udah ingin pulang. 拉班说不要， Laban bilang jangan. 我会对你好的， Aku akan baik-baik kepada kamu. 我算工资给你， Aku kan memberi upah kepada kamu. 讲得很好听啊， Juga ngomongnya baik-baik. 但是他怎么做呢？ Tapi apa yang dilakukan Laban? 我们看40节， Kita lihat 雅各说他很辛苦了， kita lihat 牧羊的工作有时候没办法睡觉呢， ayat 40. 白天又热，晚上又冷。 Dia bekerja kedinginan waktu malam hari, panas waktu siang hari. 41节雅各都讲出来了， 41 dikatakan, 光是为你2个女儿工作就是做了14年， aku kan sudah kerja 14 tahun lamanya. 都没有钱的啦。 Tapi itu tidak diberi upah sama sekali. 那后面的6年是有算钱嘛，会有算工资， Tapi di tahun selanjutnya itu ada diberi upah. 10次改工价啦，10次改那个钱啊，10次那个薪水一直改呀、啊。 Oh, jadi sudah 10 kali dia mengubah-ubah upah. 因为以前他们是用羊来当做钱嘛， Jadi dulu itu tuh uang disimbolkan dengan kambing. 不可能每一只羊抓来写那个名字啊， Dan tidak mungkin setiap kambing itu tuh diberi nama. 就是用那个花色去区分啊。 Jadi mereka membagi harta itu tuh dengan bercak-bercak dan itunya. 如果那个生下来的羊它是有一点一点的 Jadi kalau misalnya ada bintik-bintik, 啊，那么这个就算是雅各的啦。 nah yang bintik-bintik itu punya Yakub deh. 拉班说奇怪， Tapi Laban bingung. 怎么最近生的都是有点的 Tapi kenapa sekarang yang lahir jadi semuanya berbintik-bintik? 啊？换一下，换一下， Ganti deh ganti. 换作是有花纹的，有纹的。 Sekarang jadi yang bercoreng-coreng. 那个嘴巴才刚一讲， Tapi begitu Laban ini baru ngomong, 那个生的都是有纹路的。 tapi yang lahir itu malah juga sama 再改，再 bercoreng-coreng. 改，再改， Ganti lagi, ganti lagi. 改做有纹路又有斑点的花斑的，有花斑的。 Jadi yang belang-belang ada coreng-coreng dan berbintik-bintik. 嘴巴才刚讲怎么生出来都是有花斑的？ Baru juga dibilang loh kenapa yang lahir lagi ini jadi yang berbintik-bintik plus berbelang-belang. 所以42节这样讲啊， Jadi di ayat 42 dikatakan, 如果不是神看顾我， kalau bukan Allah yang menyertai aku, 被你这样欺负， kamu sudah bully aku seperti ini. 你今天来追我， Sekarang kamu ngejar aku, 如果不是神看顾我， dan kalau bukan Tuhan 你 menyertai 所有的 aku, 羊你都全部都带回去了。
maka semua kambing domba ini nih pasti harus kamu bawa pulang. 雅各充满着委屈， Jadi Yakub ini nih penuh dengan 这个委 kesusahan hati. 这个委屈的不是别人呢， Kesusahan hati ini nih bukan terhadap siapa-siapa, 是自己的爸爸在欺负他。 terhadap ayahnya sendiri yang lagi ngebully dia. 以前他是要叫他舅舅， Dulu dipanggilnya paman, 现在要叫岳父， sekarang dipanggil ayah mertua. 是这么亲呢？ Itu hubungannya sangat dekat. 自己人欺负自己人啊！ Jadi orang sendiri tapi ngebully orang sendiri. 那一年我在阿根廷的时候， Suatu kali saat pendeta lagi di Argentina, 我们很多信徒是开那个超市， banyak jemaat kita itu tuh membuka kayak minimarket, supermarket. 他们招牌写上他们的店名， Jadi mereka ada mereknya gitu, nama tokonya. 但是那个下面有时候会有那个太阳的图案，有的是有月亮的图案，有的是有星星的图案。 Jadi mereka ada nama tokonya, tapi di bawahnya tuh ada dikasih gambar. Misalnya gambar matahari, gambar bulan, gambar bintang. 我说为什么要有这些图案？ Lalu pendeta tanya, ini gambarnya maksudnya apa? 他说这个是帮派在收保护费的啊。 Oh, jadi itu tuh kayak orang yang ngejagain tanah. Jadi nanti kita harus bayar ke mereka gitu. 我说阿根廷人很可恶， Jadi menurut pendeta, wah orang Argentina itu tuh begitu menyebalkan ya. 欺负外地人。 Mereka itu tuh ngebully orang-orang yang datang dari luar. 他说不是， Tapi jemaat kita bilang, enggak kok, bukan. 是比较早去的华人在给慢来的华人收保护费。 Bukan orang Argentina, tapi orang Tionghoa yang sudah datang duluan itu yang ngebuliin orang Tionghoa yang datang belakangan. 自己人欺负自己人， Jadi orang sendiri ngebully orang sendiri. 有时候我们就是这样啊。 Kadang-kadang kita juga seperti itu. 啊，这个就是拉班呐、Nah, itulah Laban sama. 他用欺骗的， Dia dengan cara menipu. 非常的计较。 Sungguh sangat perhitungan. 我们再来看第31章 Sekarang kita lanjut lagi masih tetap di pasal 31第11节， ayat 11. 神在梦中提醒雅各。 Jadi dalam mimpi malaikat Tuhan berfirman. 第12节， 12神说：“拉班向你所做的，我都看见了啦。 dikatakan bahwa semua yang dilakukan Laban itu sudah dilihat Tuhan. ”今天有时候我们很可怜， Kadang-kadang kita sangat kasihan. 我们被老板欺负， Mungkin kita dibully oleh bos kita. 我们被家族的一些人欺负， Mungkin kita dibully oleh anggota keluarga kita. 他很不讲道理， Dan mereka itu tuh sangat gak bisa ngomong masuk akal. 但没有关系啦， Tapi gak apa-apa. 我们要守住信仰， Karena kita harus mempertahankan iman 不 kita. 能够别人用暴力的，我们也用暴力的， Tidak bisa kalau orang lain dengan kekuatannya menghajar kita, kita juga dengan kekuatan menghajar balik. 不能够别人用欺骗的，我们也用欺骗的。 Jangan sampai orang ngebully kita, kita ngebully balik. 在这个时代里面， Dalam zaman sekarang, 很多人认为我只要可以赚得到钱， banyak orang berpikir asalkan saya bisa mendapatkan harta yang banyak, 你不用管我钱是从哪里来的。 kamu juga nggak usah peduliin saya dapat harta ini dari mana. 但是我们基督徒不可以这样子。 Tapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh seperti ini. 曾经有个信徒，他是在做那个人口偷渡的偷渡， Banyak, dulu ada seorang jemaat yang melakukan mungkin penyelundupan manusia. 他跑来找教会， Jadi dia datang kepada gereja, 他请教会能够为他唱名祷告。 jadi dia memohon gereja itu bantu dia doa dan menyembunyikan. 他说：“如果我这一批偷渡的人进来， Tapi kalau misalnya, jadi dia kabur dari yang ngejar hutang. Kalau misalnya orang yang ngejar hutang ini datang, 那神看顾我平安顺利。 dan Tuhan sudah membantu aku, menjaga aku supaya bisa 他说他要奉献10万美金。 dia bilang dia akan memberikan persembahan 100.000 USD. 那他来问我啊， Lalu si orang ini 那我先问 datang 大家， bertanya kepada pendeta, tapi sekarang pendeta mau tanya kepada kalian. 可以为他唱名代祷吗？ Apakah kita boleh membantu doa kepada dia supaya dia kabur? 当然是不可以啊！ Tentu saja nggak bisa. 我就跟他讲， Jadi kita bilang ke dia, 神不喜欢你这种工作， Tuhan tidak suka pekerjaan kamu yang seperti ini. 你不要认为说你要奉献很多钱，神就看顾你。 Tadi kurang jelas ya pekerjaannya apa, tapi harusnya pekerjaan yang tidak baik. Nah jadi dia bilang Tuhan itu tidak peduli kamu mau kasih persembahan seberapa banyak pun. 我们应当要诚诚实实。 Karena kita harus bekerja dengan jujur. 我们这边做一个记号， Nah kita kasih pembatas buku di Kejadian 31. 我们来看
2节圣经章节， Sekarang kita akan lihat 2 ayat. 箴言28章， Amsal 28. 箴言28章， Amsal 28. 28章的第20节。 Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. 请看，再看22节。 Sekarang lanjut ke ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. 神不喜欢那种不诚实的， Jadi Tuhan tidak suka orang yang tidak dapat dipercaya, yang tidak jujur. 也不喜欢那种想要一步登天、投机取巧的那种。 Dan juga tidak suka orang yang hanya ingin bekerja usaha sedikit tapi bisa langsung untung banyak. 所以有信徒问我说：“我们可不可以去赌博？ Jadi ada jemaat yang nanya ke pendeta, kita boleh berjudi nggak? 赌博的钱我全部，我1毛都不拿，我全部奉献给教会。 Lalu hasil judinya nanti saya nggak ambil sedikit pun deh, saya langsung persembahkan semua buat gereja. 可以吗？ Boleh nggak? 当然不行啊！ Tentu saja tidak boleh. 但是很多人想要一夜就发财。 Tapi banyak orang ingin sekali dalam sekejap malam langsung menjadi kaya raya. 我们再看传道书， Kita sekarang lihat lagi ke Pengkhotbah. 传道书第2章， Pengkhotbah 2. 传道书2章的26节。 Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. 这一 Ini 节 pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 这一节用在雅各身上刚刚好啊。 Ini sangat tepat sekali jika kita gunakan kepada Yakub. 拉班就是活在罪中， Karena Laban ini hidup di dalam dosa. 那雅各是神所看顾的。 Tapi Yakub adalah orang yang diperhatikan Tuhan. 拉班一生的努力， 对，拉班一生的努力， Seluruh hasil kerja keras Laban, 那神都将它夺过来赏赐给雅各。 semuanya itu diambil Tuhan untuk diberikan kepada Yakub. 这个就是金钱观啊。 Ini adalah mengenai pandangan harta kekayaan. 我们虽然也会被欺负， Walaupun kita mungkin juga akan dibully, 但我们要守住道理啦， tapi kita adalah orang yang memegang kebenaran. 不要用外面人的那种手段。 Jangan kita pakai cara-cara yang dipakai oleh orang di luar sana. 神早晚会赐福给我们。 Karena Tuhan itu pasti akan memberikan berkatnya kepada kita. 第二个， Yang kedua, 拉班要追雅各， Laban ingin mengejar Yakub. 其实是为了他的女儿， Sebenarnya adalah karena anaknya, 为了他的孙子。 juga karena cucunya. 看回来31章，创世纪31章 Kita kembali lagi ke yang tadi, Kejadian 31. 27节、 Kita lihat ayat 27. 26节这样子说： Mulai dari ayat 26你 dikatakan, 为什么要偷跑？ kamu kenapa harus kabur seperti ini? 你好像强盗， Kamu seperti mengangkut tawanan. 把我的女儿给抓走 Bahkan anak-anakku juga diambil. 啊！我们应当就是要快快乐乐的送你们走。 Bukankah seharusnya kami itu tuh dengan senang hati memberi kalian pergi gitu. 28节， Ayat 28. 我想要抱抱我的孙子， Aku kan juga mau mencium-cium dan memeluk cucuku. 我想要亲亲他们。 Aku ingin mencium dan memeluk mereka. 大家感觉到了吗？ Jadi kalian merasakankah? 拉班在意什么？ Yang sebenarnya Laban ini perhatikan apa? 亲情啊！ Relationship yang itunya, 他很舍， intinya. 他很舍不得自己的女儿啊。 Dia sangat tidak rela anaknya pergi. 常常对于爸爸而言， Kadang-kadang untuk seorang ayah, 女儿应该是比较贴心的，比较贴心。 seorang anak perempuan itu adalah anak yang lebih perhatian. 不是说儿子不好， Bukan berarti anak laki-laki tidak baik. 但是一般来讲都是女孩子、女儿比较贴心的。一般， Tapi biasanya anak perempuan itu tuh bisa lebih perhatian. 所以当爸爸的就对女儿就特别的疼爱。 Jadi biasanya seorang ayah itu tuh mengasihi anak perempuan dengan sangat. 我们看到49节， Kita lihat ayat 49. 他们要立约啦。 Mereka mau membuat sebuah janji. 立约的内容是什么？ Apa itu janjinya? 除了你不要过来害我，我也不会过去害你之外， Selain
kamu nggak akan ke sini untuk mengganggu aku dan aku tidak akan ke sana untuk mengganggu kamu. 第50节就这样说 Ayat 50 dikatakan, 你不要欺负我的女儿哦。 kamu juga jangan galak-galakin anakku ya. 虽然现在我没办法保护我的女儿， Walaupun sekarang aku tidak bisa menjaga anakku, 但是神在看哦， tapi Tuhan juga lagi melihat ya. 你不可以在他们外面另外再娶别人哦。 Kamu jangan mengambil istri lain ya. 这个言谈表达就是表达对他自己女儿的舍不得。 Jadi kalimat-kalimat yang tadi kita baca itu tuh menunjukkan bahwa Laban ini tidak rela anaknya dibawa oleh Yakub. 请问这个当爸爸的拉班有没有爱自己的女儿？ Jadi kalau begini, apakah Laban ini mengasihi anak perempuannya? 很爱， Sangat-sangat mengasihi, 很舍不得。 sangat-sangat tidak rela. 那问题来咯， Jadi masalahnya datang nih. 爸爸很爱女儿， Papanya sangat mengasihi anak perempuannya, 那女儿有没有爱爸爸呢？ tapi apakah anak perempuannya ini mengasihi papanya? 女儿有没有感受到爸爸的爱呢？ Apakah anak perempuannya ini merasakan kasih papanya? 请看17节。 Kita lihat ayat 17. 当雅各要跟太太商量的时候， Ketika Yakub ini berdiskusi dengan istrinya, 我们逃跑好不好？ bagaimana kalau kita kabur? 那两个人说：跑跑跑，快快快，快走快走！ Istri-istrinya juga bilang, ya ayo kita kabur, ayo cepat pergi. 我们被爸爸当作是陌生人，当作外人啊！ Karena mereka menganggap bahwa mereka dianggap sebagai orang asing oleh ayahnya. 我们都被卖掉啦， Kita bahkan dijual. 我们什么都没有啊！ Kita tidak punya apa-apa. 这个爸爸没有用啊！ Papa seperti ini nggak ada gunanya. 快跑！ Jadi ayo kita kabur cepetan. 这个就是问题的所在。 Jadi inilah masalahnya. 爸爸有没有爱女儿？ Jadi apakah ayahnya mengasihi anaknya? 很爱。 Sangat mengasihi. 女儿呢？ Tapi anaknya 很恨。 sangat benci kepada ayahnya. 这个就是现在的社会了。 Inilah kehidupan masyarakat sekarang ini. 父母亲觉得付出在孩子的身上很多， Orang tua merasa sudah memberikan segala hal banyak sekali kepada anak-anak. 但孩子无法感受到父母给他的爱， Tapi anak-anak tidak bisa merasakan kasih yang diberikan orang tua. 甚至恨 Bahkan- 自己的爸爸妈妈。 Bahkan mungkin benci papa mama sendiri. 我所讲的不再是外面的， Yang saya katakan ini bukan di luar ya. 教会里面的越来越多， Di dalam gereja pun makin lama makin banyak. 讨厌自己的爸爸妈妈， Sangat sebal kepada orang tua sendiri. 恨自己的爸爸妈妈。 Benci kepada papa mama sendiri. 那问题的关键有两个， Jadi masalahnya itu kuncinya ada 2. 第一个， Yang pertama, 因为时间快要到了，我要讲结论了。 karena waktunya udah mepet. 第一个原因， Yang pertama, alasan pertama, 在这个家里面，如果常常都是讲钱， kalau di dalam keluarga ini selalu mengatakan mengenai uang, 这个家庭一定会破裂， maka keluarga ini pasti akan retak. 因为有钱才有爱，没有钱就没有爱。 Karena mereka menganggap kalau ada uang maka ada kasih, kalau tidak ada uang maka tidak ada kasih. 拉班的家庭为什么破裂？ Mengapa keluarga Laban ini bisa retak? 因为女儿感觉这个婚姻就是一场买卖啊， Karena anaknya itu merasa bahwa kehidupan pernikahannya dia ini adalah kehidupan transaksional bisnis. 婚姻是一种利益的交换啊。 Seperti pertukaran keuntungan. 我们的婚姻只是为了要得到爸爸的好处， Kami itu menikah karena supaya papa kami itu mendapat untung. 所以他们很伤心，婚姻上就很伤心。 Jadi mereka sangat sedih dalam kehidupan pernikahan mereka. 后面的6年， 6 tahun yang terakhir, 自己的爸爸一直在讲钱，在讨价还价，在讲工资啦。 papahnya sendiri itu tuh selalu ngomongin tentang uang kan, karena berkali-kali upahnya Yakub itu diubah-ubah. 那个女儿都看在眼中， Jadi hal ini pun dilihat oleh anak-anak perempuannya. 女儿没有感觉到爱了，只有看到钱。 Jadi anak perempuan ini tidak bisa merasakan kasih, yang mereka lihat hanyalah uang dan uang. 第二个问题 Masalah yang kedua 就是拉班的观念啊。 yaitu pandangan Laban. 我们看43节， Kita lihat ayat 43. 拉班把女儿当作什么呢？ Apa yang Laban ini melihat anaknya sebagai apa? 他说：“这个是我的女儿啊， Dia katakan ini adalah anak-anak perempuanku. 这些孩子是我的孩子啊， Anak-anak ini juga adalah anakku. 这些羊群也是我的羊群啊。 Ternak ini juga adalah ternakku. ”如果我们讲简单的，就是说他们是我的财产，他们是我的财产。 Kalau kita ngomong uang, pasti kita bilang, oh mereka itu hartaku, hal ini hal itu adalah hartaku. 就好像有人问我们说：“这个是你的孩子吗 Jadi misalnya ada orang bertanya, apakah ini anak kamu?？” 啊，对啊，这个是我的啊，这是我生的啊。 Kita akan bilang, oh iya ini tuh punyaku, ini tuh aku yang melahirkan gitu. 请问错在什么地方？
Masalahnya di mana? Salahnya di mana? 一个有信仰的人，他不敢这样讲， Orang yang punya iman itu tidak akan berani bilang seperti itu. 他会怎么说呢？ Dia akan bilang apa? 我们看33章， Kita akan lihat pasal 33, 创世纪的33章 Kejadian 33, 第5节。 ayat 5. 咦，来， Kejadian 33 ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." 所以以扫在问雅各啊， Jadi Esau ini sedang menanyakan kepada Yakub, 这些孩子是谁的？ "Siapa orang-orang ini?" 他跟他岳父不一样， Tapi Yakub itu berbeda dengan mertuanya. 没有错啊，这个是他生的啊。 Dia nggak bilang, "Betul, ini adalah aku yang melahirkan anak-anakku." 但他特别说，这个是神施恩给你仆人的了。 Tapi dia katakan, ini adalah anak-anak yang dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. 请看48章， Kita lihat pasal 48, 创世纪48章 Kejadian 48, 第8节到第9节。 ayat 8 dan 9. Ayat 8, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya dikuberkati mereka." 约瑟很孝顺， Yusuf ini sangat taat kepada orang tua. 爸爸生病了，他带自己的孩子来看爸爸。 Jadi papanya sakit, dia membawa anak-anaknya untuk datang kepada papanya. 那雅各问说啊，这个孩子是谁的？ Jadi Yakub ini bertanya, siapa mereka ini? 他没有说啊，这个是我生的啦。 Yusuf juga tidak bilang, oh mereka itu tuh yang saya lahirkan. 他说这个是神在这里赐给我的孩子。 Dikatakan ini adalah anak-anak yang diberikan Allah kepadaku di sini. 大家听懂差别了吗？ Jadi apakah kalian memahami perbedaannya di mana? 没有错，是我们生的， Memang betul anak-anak itu kita yang lahirkan. 但是神他给我们的， Tapi itu Tuhan yang memberikannya kepada kita. 神托付给我们的啦。 Tuhan memberikannya, menitipkannya pada kita. 如果孩子只是我的， Kalau anak itu adalah milik saya saja, 你要听我的， maka anak itu harus 我 mendengarkan 是你 perkataan 爸爸， saya. 我可以来决定你。 Saya papa kamu, saya bisa memutuskan apapun di hidup kamu. 但是如果你是神的， Tapi kalau kamu, yaitu si anak ini adalah punya Tuhan, 我只是托管人啊。 saya hanyalah orang yang melihat kamu, ya menjaga melihat kamu. 我要跟神负责。 Tapi saya harus malahan bertanggung jawab kepada Tuhan. 将来你的人生道路是神要带领你，不是我啦。 Nanti kehidupan kamu gimana, itu Tuhan yang akan membimbing kamu menjalani hidup kamu. 现在很多父母搞不清楚， Sekarang banyak sekali orang tua itu tuh nggak jelas tentang hal ini. 孩子是我的哦， Mengatakan, anak itu tuh 你 anak 要给 saya 我好 ya. 好读书哦， Kamu belajar dengan baik ya. 你要给我争气哦。你要争气，就是你要为我争光。 Oh, kamu harus menjadi kebanggaan aku gitu. 怎么会是为着父母呢？ Kenapa malah jadi punyanya orang tua? 我们要告诉我们的孩子， Kita harus bilang ke anak kita, 生命是神给你的， hidup kamu itu diberikan Tuhan. 爸爸妈妈负责教育你。 Papa mama bertanggung jawab untuk mengedukasi kamu. 我要对神负责，你也要对神负责。 Saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan, kamu pun harus bertanggung jawab atas hidupmu kepada Tuhan. 你要跟神祷告， Kamu harus berdoa kepada Tuhan. 你要按照神的道理， Kamu harus mengikuti kebenaran firman 因 Tuhan. 为孩子啊，将来你的路是神要带领你，不是我要带领你的道路啊。 Karena nantinya hidup kamu gimana, itu Tuhan yang akan membimbing hidup kamu, bukan papa gitu. 这个就是我们宗教教育的核心啊。 Ini adalah inti dari pelajaran agama di 我们 gereja. 我们当父母的带领孩子， Kita menjadi orang tua, kita membimbing anak-anak. 不是孩子照我们的， Bukan anak-anak mengikuti apa yang kita perintahkan. 是你孩子要照主的。 Anak kamu harus mengikuti apa perintah Tuhan. 好像保罗在以弗所书第6章所记载， Seperti apa yang Paulus katakan di Efesus 6. 因为你是主的， Karena kamu adalah milik Tuhan. 所以我要用主的道来养育、来教训你。 Karena itu aku akan mengajar kamu dengan firman Tuhan. 那这是个关键。 Ini adalah hal yang penting. 那我们是不是有这样子的观念呢？ Apakah kita juga memiliki pandangan seperti ini? 这个值得我们来省思。 Ini adalah hal yang perlu kita pikirkan dalam hati. 所以当我们坐在这个地方， Jadi saat kita duduk di sini, 我们可以想想，我们跟我们孩子之间的关系好还是不好？ kita bisa pikirkan sejenak bagaimana relationship hubungan kita dengan anak kita pada hari ini. 不是一直在我们身边就会好啊。
Bukan berarti jika anak kita ada di sebelah kita, maka itu pasti akan baik saja. 有时候如果孩子一直在我们身边， Kadang-kadang malahan ketika anak kita ada di sebelah kita, 观念不正确， tapi pandangannya dia bersalah, 那还是没有用啊。 tetap saja nggak ada gunanya. 我们想一想， Kita pikir, 拉杰跟利亚跟爸爸在一起多久的时间？ berapa lamanya Rahel dan Lea ini bersama-sama dengan Laban? 是从小一直到大， Mereka bersama-sama dari mereka kecil sampai mereka besar. 大一直到结婚， Bahkan sampai mereka menikah. 结婚到一直生孩子， Bahkan sampai mereka melahirkan anak. 然后有自己的产业。 Bahkan juga ada harta ternak mereka sendiri. 利亚、拉杰跟爸爸相处的时间很长很长， Jadi Lea, Rahel ini maksudnya berkomunikasi, berhubungan sama ayahnya itu tuh dengan waktu yang sangat lama. 但是越相处那个爱就是越不见。 Tapi semakin mereka bergaul, semakin mereka berhubungan keluarga ini, kasih itu semakin lama semakin hilang. 因为每天都是钱，每天都是钱。 Kenapa? Karena yang diucapkan selalu tentang uang dan uang. 现在有的父母会跟孩子讲 Sekarang banyak sekali orang tua bisa bilang ke anak, 你去洗碗， kamu cuci piring, 给你多少钱？ nanti aku kasih uang jajan. 你去帮我洗车子， Kamu bantu saya cuci mobil, 我给你多少钱？ nanti aku kasih uang. 你去帮我买东西， Bantu saya beli barang di warung, 我给你多少钱？ nanti dikasih uang jajan. 不是说这样子绝对不可以啦， Bukan berarti saya bilang hal seperti ini tidak boleh dilakukan ya. 我们觉得是在鼓励， Mungkin kita maksudnya adalah memotivasi. 但是孩子感觉说哦，有钱我才要做事咯。 Tapi mungkin saja anak itu jadi punya konsep, oh kalau misalnya saya bekerja hanya untuk kalau saya ingin punya uang. 到最后发生什么事情呢？ Nantinya ada masalah apa? 当爸爸妈妈年纪大了， Ketika papa mama usianya sudah lanjut 他还有一些钱， dan masih ada beberapa uang, 有土地， ada tanah mungkin, 有房子， ada rumah, 但是他的下面的孩子为了争遗产吵啊， tapi anak-anaknya mungkin saja akan berantem karena warisan, 甚至告上法院。 bahkan sampai ke pengadilan. 我说的不是在外面哦，是我们教会里面的哦。 Yang saya bilang itu bukan hal di luar ya, tapi di gereja kita. 爸爸不公平，妈妈不公平， Anak-anak mungkin akan bertengkar, kok papa mama nggak adil? 吵来到传道这边， Bertengkar sampai ke pendeta. 传道我大哥分的比较多，不公平。 Pendeta, kok kakak saya yang paling besar dapat paling banyak sih? Nggak adil. 我翻圣经告诉他， Lalu saya buka Alkitab kasih dia tahu. 耶稣没有在为人家分遗产的啦， Yesus itu tidak mengurus harta warisan. 人要免去贪心。 Karena manusia itu tuh tamak. 爸爸妈妈要给谁多一点，给谁少一点，那是爸爸妈妈的自己可以决定啊。那个钱又不是你的，你为什么在那么的生气？ Jadi papa mama mau kasih harta warisannya ke siapa, itu tuh ya terserah papa mama. Kan itu hartanya papa mama, kenapa kamu yang marah? 那当然，我们说孩子不对嘛， Kita kan bilang, oh ini anaknya salah nih. 那是谁造成孩子这样子的？ Tapi siapa yang membuat anak ini punya pandangan yang salah? 就是父母， Orang tuanya. 他们都用钱来成为手段， Karena mereka menggunakan bahasa uang. 要做事给你钱，我爱你就给你钱。 Oh kalau misalnya kamu melakukan bantuan apa di rumah, saya kasih kamu uang jajan. Oh kalau misalnya saya mau menunjukkan kasih saya akan kasih dia uang. 钱不是爱， Uang itu bukan kasih. 反而那个家里面没有钱的哦，哎，那个爱比较好。 Malahan ya, yang di rumah itu tidak ada uang, kasihnya itu lebih bagus. 另外一个关键 Lalu poin utama yang lainnya, 就是我们怎么去引导我们的孩子。 bagaimana cara kita membimbing anak kita? 我们都很忙， Kita semua sangat sibuk, 但是我们平常有给孩子正确的观念吗？ tapi apakah kita juga dalam kesibukan kita memberikan pandangan yang tepat kepada anak-anak 那 kita? 个是宗教教育老师的工作，跟我什么关系？我怎么会？ Itu kan tugasnya guru agama, apa hubungannya sama aku? Aku mana bisa? 如果平常我们不做，那我们等着看吧。 Kalau misalnya kita di dalam rumah sendiri tidak melakukannya, ya sisa tunggu aja nanti hasilnya gimana. 这个时代，如果我们没有好好去引导孩子， Kalau di dalam masa sekarang, generasi sekarang, kita tidak membimbing anak kita dengan tepat, 到最后会很可怜，变得跟拉班一样。 nantinya kita tuh akan sangat kasihan sekali seperti Laban. 女儿已经在你的眼前哦， Anak kita di depan kita, hadapan kita, 但女儿很恨你，恨。 tapi anak itu benci banget sama kita. 人到晚年人年纪大要什么？ Lalu sampai manusia usianya sudah lanjut maunya apa? 当人超过60岁之后，对钱就还好了啦。 Setelah manusia itu umur 60 tahunan, dia terhadap uang itu tuh keinginannya udah semakin menurun.
超过60岁的人很在那个亲情， Tapi usia 60 tahun ke atas, mereka itu sangat ingin ada kedekatan hubungan. 很喜欢跟孩子在一起，很喜欢跟孙子在一起。 Mereka sangat ingin ada koneksi dengan anaknya, dengan cucunya. 结果我们太多信徒的晚年，孩子恨他，破裂，家庭破裂， Tapi banyak juga di gereja, itu malah anak-anak itu tuh membenci orang tuanya. 因为年轻时候没有去好好去带领孩子，引导他。 Kenapa? Karena ketika masih muda, mereka tidak membimbing anak-anaknya dengan baik. 请问我们一天跟孩子讲几句话？ Sekarang mau tanya, dalam sehari kita bicara berapa kalimat dengan anak kita? 讲很多哦。 Oh, saya ngomong dengan banyak. 那讲什么呢？ Tapi apa yang kamu ucapkan? 去读书，去吃饭，去洗澡， Kamu pergi belajar, sana mandi. Udah kerjaan PR belum? 天天都在骂人， Setiap kali lah marah-marah aja. 这个是引导吗？ Apakah ini membimbing? 那我们该怎么做？ Jadi bagaimana harus kita lakukannya? 回归到圣经， Kembali ke Alkitab, 家庭祭坛， mengadakan mesbah keluarga. 陪他们一起读圣经， Kita menemani mereka sama-sama baca Alkitab. 问问他们， Tanyakan kepada mereka, 星期六重要教育你们上些什么课啊？ oh kalian tadi di kelas sahabat belajar apa aja? 你可以讲给爸爸听吗？ Coba bagiin ke papa 你可以 mama, 讲给妈妈听吗？ bagiin lagi ke kami mau dengar. 你们是不是有背圣句？ Oh, kalian ada hafalin ayat hafalan nggak? 背来给爸爸听听看啊！你们背什么圣句啊？ Coba coba hafalin di depan kami. Kamu ngafalin ayat apa? 老师有给你们出什么功课吗？ Guru ada berikan kamu PR nggak? 那你们有做什么东西回来吗？ Kamu ada bikin prakarya apa nggak? 其实我们可以做很多事情。 Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam 如果 keluarga. 不趁孩子小的时候做， Dan kalau ini tidak dilakukan selagi anak masih kecil, 13岁之后， setelah anak ini umur 13 tahun, 孩子越来越不跟我们讲话了。 maka anak itu akan semakin tidak mau berbicara dengan 就 kita. 从13岁开始，你就会感觉，孩子不太一样，不太喜欢理我们哦。 Kalian bisa perhatikan setelah umur 13 tahun mereka akan semakin jarang berbicara. 因为小时候我们没有在跟他互动嘛， Kenapa? Karena saat mereka masih kecil kita juga tidak ada komunikasi dengan mereka. 他也不习惯啊， Mereka juga nggak terbiasa ngobrol. 跟我们讲话就一直被骂啊。 Kalau anak ngobrol dengan orang tua nanti malah dimarahin. 你不要吵我，你没看到我现在在忙吗？ Kamu udah sana dulu, nggak lihat apa mama lagi sibuk? 你不知道我很累吗？ Kamu nggak tahu mama dari kerja itu tuh capek banget. 我们一直把孩子给推开， Jadi saat anak masih kecil kita selalu mendorong dia pergi. 这很危险啊。 Ini sangat bahaya. 这是第二个 Ini hal yang kedua, 家庭的观念。 yaitu pandangan mengenai keluarga. 拉班说钱没有没关系，钱你拿走。 Jadi Laban bilang, nggak apa-apa uangnya, harta itu kalian ambil. 但是我好想念我的女儿，我的孙子。 Tapi saya itu tuh sangat kangen, sangat rindu dengan anak dan cucu saya. 最后一个， Yang terakhir, 我们看回来31章 kita kembali ke Kejadian 31. 30节， Kejadian 31 ayat 30. 你为什么偷走我的神？ Kenapa kamu mengambil dewaku? 我看到这句快笑出来了。 Ketika pendeta membaca ayat ini, 我想 pendeta 大声 pengen 说，你的神 ketawa. 没有用， Terus pendeta mau bilang, aduh dewa kamu tuh juga nggak ada gunanya 你 kali. 的神救不了你。 Toh dewa kamu juga tidak bisa membantu kamu. 拉班最重视他的神啊， Karena Laban ini begitu mementingkan dewanya dia. 羊没有了就算了， Kalau kambing domba pergi ya udahlah. 女儿你们要这么绝情，你们去吧。 Anak-anak saya, kalau kamu mau meninggalkan saya ya sudahlah pergilah. 我的神你在哪里？ Tapi dewa-dewaku kemana? 因为他那个是物质的神嘛。 Karena Tuhannya dia, dewa ini adalah yang berbentuk fisik material. 所以最后这段在讲两种拜神的人， Jadi sekarang ini membahas dua jenis orang yang menyembah Tuhan. 两种拜神的观念。 Dua pandangan menyembah Tuhan. 物质的神他会不见， Dewa atau Tuhan yang dalam bentuk material, bentuk fisik itu bisa hilang. 物质的神没办法保护自己， Bahkan mereka saja tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, diri dewa itu sendiri. 要不然他可以叫一下， Kalau enggak dia bisa panggil sedikit. 老板救我，我被拉姐压在下面。 Kalau enggak kan dia bisa bilang, Laban, tolong aku didudukin Rahel gitu kan. 到底是神在帮助人，还是人要去救神啊？ Jadi sebenarnya dewa itu membantu manusia atau manusia yang harus. 雅各的神虽然看不到， Tapi
Tuhannya Yakub walaupun tidak 但 kelihatan, 他是充满在宇宙当中， tapi dia memenuhi universe ini. 他每一 Alam 步都 semesta 跟雅 ini. 各同在， Setiap langkah Yakub Tuhan sertai. 安慰他，帮助他。 Tuhan menghibur Yakub, membantu Yakub. 我们所拜的就是这样子的神， Dan Allah yang kita sembah juga adalah Allah seperti ini. 所以不要相信那种物质的神啊。 Jadi jangan kita percayai dewa-dewa Allah-Allah yang berbentuk fisik material. 拜托哦，神不是这本圣经呢。 Dan juga tolong ya, Tuhan itu tuh bukan Alkitab ini. 有一次那个教会要去赶鬼啊， Ada suatu kali di dalam gereja itu ada pengen mengusir setan, 信徒就拿了一本圣经要去啊。 lalu ada seorang jemaat membawa sebuah Alkitab pergi ke sana. 我说你要干嘛？ Lalu pendeta tanya, 他 kamu 说 mau 魔鬼怕 ngapain? 圣经，奉主圣名赶鬼，奉主圣名赶鬼。 Katanya, setan itu tuh takut sama Alkitab, jadi saya akan bawa Alkitab dalam nama Tuhan Yesus mengusir setan. 当然我们不能够毁损圣经了，但它只是个物质。 Tentu saja kita juga harus menjaga Alkitab dengan baik, tapi dia itu hanyalah benda. Gitu. 什么有信徒说他晚上不好睡，把这个放在枕头底下就会好睡。 Bagaimana mungkin ada jemaat bilang, oh saat saya nggak bisa tidur malam, saya taruh Alkitab di bawah bantal saya, maka saya bisa tidur. 他的神不见啊， Itu artinya dewanya dia hilang. 他的神变成这本圣经啊。 Jadi dia menganggap Alkitab ini menjadi dewanya dia, Tuhannya dia. 有少部分的信徒就是这样。 Tapi ada saja jemaat seperti ini. 曾经有青年来问我， Pernah ada seorang anak muda datang kepada pendeta bertanya, 传道我感受不到神。 bilang, pendeta saya tuh nggak bisa merasakan Tuhan. 我问他说：“你有圣灵吗 Lalu pendeta nanya, apakah kamu punya Roh Kudus?？” 他说有。 Dia bilang saya punya. 他的舌头会卷动，会跳动， Dia katakan lidah saya bisa bergetar. 但是他这里感受不到神， Tapi dalam hati saya tidak merasakan Tuhan. 他的神不见了啦。 Dia bilang Tuhan saya hilang. 他不觉得神跟他同在， Dia bilang dia tidak merasa Tuhan beserta 他觉 dengan 得 dia. 生活不平安， Dia merasa hidupnya tidak ada damai sejahtera. 他觉得凡事都不顺利， Dia merasa segalanya tidak lancar. 他甚至对神充满着埋怨。 Jadi dia penuh dengan keluh kesah kepada Tuhan. 但是他是只剩下舌头卷动跳动哦。 Tapi lidahnya dia masih bergetar. 这个是现在很多信徒的现象。 Bukankah ini adalah fenomena yang terjadi pada banyak 他有 jemaat kita? 圣灵，但感受不到神。 Dia punya Roh Kudus, tapi dia tidak bisa merasakan Tuhan. 为什么？ Kenapa? 不是神出问题， Bukan Tuhannya kita yang salah, 是观念， tapi cara pandang kita, 是道理， kebenaran kita. 是不认真祷告。 Kita tidak bertekun berdoa. 我们自己问自己： Kita tanya pada diri kita sendiri, 神有跟我同在吗？ apakah Tuhan ada beserta dengan 我的 saya? 神有没有不见呢？ Apakah Tuhan saya hilang? 求主耶稣帮助我们， Jadi mohon Tuhan membantu kita. 透过拉班追赶雅各， Melalui kisah Laban mengejar Yakub ini, 让我们来去想一想， membuat kita terus berpikir, 我们的金钱观是什么？ apa pandangan kita terhadap harta kekayaan? 我们对家庭的观念是什么？ Apa pandangan kita terhadap keluarga? 我们拜神的观念是什么？ Lalu apa pandangan kita terhadap menyembah Tuhan? 分享到这个地方。 Berbagi sampai sini saja.